Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas hari ini kita akan mempelajari topik pertama dalam asas sains komputer tingkatan 2. Okay, topik ini adalah berkaitan perwakilan data. Ya, hari ini kita akan cover satu chapter yang pertama iaitu sistem nombor perlapanan. Okay. Sebelum itu, cikgu terangkan dalam perwakilan data untuk topik tingkatan 2 ini kita ada dua nombor. Sistem nombor 1.1 adalah sistem nombor perlapanan. Yang kedua 1.2 adalah sistem nombor per-16an. Okey. Okey, apakah yang kita akan pelajari dalam topik ini? Okay, untuk nombor perlapanan kita akan belajar tentang fungsi nombor perlapanan. Yang kedua ciri-ciri bagi nombor perlapanan. Dan seterusnya perbezaan di antara nombor perduaan, perlapanan dan perpuluhan. Okey, kenapa ada perbezaan nombor perduaan, perlapanan dan perpuluhan? Okey, jika kita ingat balik, kita flashback balik pada tahun lepas ataupun pada tingkatan 1, pelajar-pelajar semua mempelajari tentang nombor perduaan, perlapanan dan juga perpuluhan. Okey, pada tahun ini kita akan tambah dua lagi nombor, perlapanan dan per-16an. Tapi untuk minggu ini kita akan fokuskan kepada perlapanan dahulu. Okay, tapi hari ini topiknya adalah penukaran nombor perlapanan kepada perpuluhan dan juga penukaran nombor perpuluhan kepada perlapanan. Okay, yang lain itu kita akan sambung pada minggu hadapan. Okay. Kalau boleh lihat juga dekat sini ada nombor penukaran nombor perlapanan kepada perduaan dan perduaan kepada perlapanan. Okay. Untuk nombor per-16an, saya akan belajar juga dia punya fungsi nombor nanti, ciri-ciri bagi nombor per-16an dan juga perbezaan di antara perduaan, perlapanan, perpuluhan dan per-16an. Dan yang di bawah ni samalah. Macam ni kita nak tukar per-16an kepada perpuluhan, perpuluhan kepada per-16an, per-16an kepada perduaan, perduaan kepada per-16an, per-16an kepada perlapanan dan perlapanan kepada per-16an. Okey. Saya pergi kepada nombor perlapanan. Okey, yang pertama dikenali sebagai sistem asas 8. Iaitu sistem oktal, okay, digunakan kerana dapat saling bertukar kepada sistem nombor perduaan atau perpuluhan dengan mudah ataupun vice versa secara berbintangnya lah. Okay. Sistem nombor yang digunakan untuk mewakili nombor perduaan kerana lebih pendek dan kemas. Okay. Ini adalah ciri-ciri sistem nombor perlapanan. Okay. Sistem asas 8, sistem nombor dikenali sebagai oktal, nilai digitnya dari digit 0 sehingga 7, ditulis menggunakan subskrip 8, nilai tempatnya 1, 8, 4 dan 5, 1, 2. Dan ini adalah perbezaan nombor perduaan, perlapanan dan perpuluhan. Sistem asas kalau 2 dikenali sebagai binary, kalau 8 dikenali sebagai oktal, 10 sebagai decimal. Okay, digitnya untuk nombor binary adalah 0 dan 1. Subskripnya adalah subskrip 2. Okay, 10, 10. Ada subskrip 2 kecil kat bawah. Okay, kalau 8, nilai digitnya 0 sehingga 7. Subskrip dia adalah 8. Okay, ini sebagai contohnya. Dan 10 dikenali sebagai decimal. Digit dia 0 sehingga 9. Ditulis sebagai subskrip 10 di bawah. Okay, nilai tempat bagi tiga-tiga nombor ni adalah berbeza kerana nilai tempat bagi nombor perduaan adalah 1, 2, 4 dan 8. Bagi 8 pula adalah 1, 8, 6, 4, 5, 1, 2 dan 10 adalah 1, 10, 100 dan 1000. Bagaimana dapat nombor nilai tempat dia? Okay, yang ini contohnya nombor perduaan 1, 2, 4, 8. Okay, yang pertama ni kita buat 2 kuasa 0 dapatlah 1. 2 kuasa 1 bersamaan 2, 2 kuasa 2 bersamaan 4, 2 kuasa 3 bersamaan 8. Sama juga di-apply ataupun digunakan kepada nombor perlapanan dan nombor per 10 ni. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dan 8 kuasa 3. Dan samalah juga dekat nombor perpuluhan. Langkah 1. Bina satu jadual nilai tempat nombor perlapanan. Bermula dari lajur kanan, isikan nombor 326 subskrip 8 dengan bermula daripada digit paling kanan dalam jadual. Langkah 2. Dapatkan hasil darab baris 2 dan baris 3
iaitu nombor perlapanan dan nilainya. Langkah 3. Jumlahkan hasil darab yang dilakukan dalam langkah 2. 192 tambah 16 tambah 6 bersamaan dengan 214. Maka, nombor perpuluhan bagi nombor perlapanan 326 subskrip 8 ialah 214 subskrip 10. Jadi kepada pelajar kelas lain, ini adalah soalan yang akan diberikan. Okey. Jadi tugasan kepada kelas B dengan kelas C, saya akan minta jawapan sekejap lagi. Untuk soalan A, 153 base 8, kalau ditukarkan kepada base 10 atau nombor desimal, berapakah nilainya? Untuk soalan kedua, 452 base 8 ditukarkan kepada base 10 dan juga 82 base 8 ditukarkan kepada nombor perpuluhan. Okey, untuk kelas B dengan kelas C, tolong pilih satu wakil untuk answer jawapan ini. Cepat, siapa yang ada jawapan? Bagi tahu nama dan bagi tahu nombor matrik. InsyaAllah nanti saya bagi markah tambahan. Saya dah ada jawapan, cepat. Saya. Okey, siapa? Nama siapa? Nama. Erfani bin Idwan. Nombor matrik CP 201161. 201161. Okey, apakah jawapan anda? A. A. 233. Cepat. A berapa? 233 subskrip 10. 233 subskrip 10. Okey, lagi nombor 2? 298 subskrip 10. Okey, yang nombor 3? 66 subskrip 10. 66 subskrip 10. Okey, anybody else ada jawapan yang nak jawab? Hello, 2B, come on. Saya cikgu. Siapa nama awak? Saya nak tahu nama awak. Nur Fatihah Zafira. Okey, Fatihah, nombor matrik? CP 201096. Okey, jawapan untuk soalan A? 104 subskrip 10. Okey, 104 subskrip 10. Soalan nombor 2, B? 296 subskrip 10. Okey, soalan C? 64 subskrip 10. Okey, 64 subskrip 10. Okey. Jawapan untuk soalan pertama adalah nilai dia 107. Okey, yang mana untuk soalan pertama, soalan A ni, pelajar yang pertama jawab tadi salah. Okey, soalan pelajar yang kedua pun jawab salah. Okey, tak apa. Untuk soalan B, pelajar yang pertama tadi, wakil daripada 2C menjawab dengan 298, betul. Pelajar yang kedua menjawab dengan salah. Okey, Fatihah jawab salah, tak apa, tak ada masalah. Okey, untuk soalan C, 66, betul. Untuk soalan pelajar yang kedua, Fatihah jawab salah juga. Okey, Fatihah, kesalahan yang awak buat adalah saya dapat rasakan daripada hasil jawapan awak 104, 296 dengan 64, jawapan awak salah kerana awak tidak menggunakan 8 sebagai nilai 1. Awak gunakan sebagai nilai kosong. Sebab tu jawapan awak untuk soalan yang pertama 104. Awak tak tambah nilai 3 kat belakang tu. Untuk soalan kedua pula, awak jawab jawapan awak adalah 296. Yang sepatutnya dekat belakang tu awak tambah dengan 2. Dan soalan yang ketiga, jawapan dia 66. Awak tak tambah 2 dekat belakang tu. Awak buat 64 tambah kosong. Ini daripada apa yang saya dapat tengoklah jawapan awak. Jadi, kesalahan awak adalah pada tabel yang belakang ni, awak tak letakkan nilai 1. Fatihah. Okay? Awak letak nilai kosong dekat hujung ni. Jadi, jawapan awak tak akan dapat apa seperti jawapan yang sepatutnya. Okay, Fatihah? Clear?
Okay, Ya. jawapan sepatutnya adalah 107 untuk soalan A, soalan B 298 dan soalan C adalah itu. Saya ingat balik cara penukaran. Saya tunjuk balik Bagi nombor perlapanan kepada perpuluhan, kita tukarkan dia dengan menggunakan kita tekankan dengan nombor ni dengan cara ni. Akan dilakukan dengan mendarabkan nombor perlapanan dengan nilai tempat nombor perlapanan. Okey, ini cara dia. Okey, punca kuasa dia, nilai tempat dia, kita darabkan dengan nilai yang soalan bagi, and then hasil darab tadi kita dapatkan, kita tambah, and then kita akan dapat nombor perpuluhan. Okey, bagaimana cara nak tukar nombor perpuluhan kepada perlapanan pula? Kita menggunakan konsep bahagi. 425 bahagi 8. Okey, bahagi dan ambil bakinya, kita baca secara menyongsang atau ke atas. Okey, sebelum saya nak bagi awak jawab kuis, ada apa-apa soalan? Anyone? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan soalan kuis. Okey, saya wish you all the best. Ada 10 soalan, jawab. Okey, kita akan tengok nantilah, saya akan bagi markah awak semua dalam grup nanti. Okey, teruskan, silakan. Okey. So kalau dah habis jawab tu, kita kira kelas kita dah tamat dekat situ Okey. All the best dan good luck.